Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah, sahabat-sahabat, pendengar dan penonton yang dirahmati Allah. Hari ini hari Khamis 29 Julai 2021 Masihi bersamaan 19 Zulhijjah 1442 Hijriyah. Untuk sambungan tadabbur kita ini masih dalam surah Al-Qalam, alhamdulillah. Itu ayat 14 hingga ayat 16. Jadi untuk hari ini kira habislah bahagian kisah Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi kesimpulan yang kita nak ambil hari ini 3 ayat yang terakhir daripadanya, ayat 14, ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An kana dha malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin sanasimuhu 'alal khurtum. Bahawa dia mempunyai harta dan anak-anak. Bahawa dia tu merujuk kepada Al-Walid ibn Al-Mughirah disebabkan dia memiliki harta dan anak, maka dia mempunyai sifat-sifat yang Allah Ta'ala senaraikan dalam ayat sebelumnya, mendustakan, banyak bersumpah, seorang yang hina keadaannya, seorang yang suka mencaci cela, mengumpat, menjadi batu api, menghalang kebaikan, seorang yang melampau, seorang yang banyak melakukan dosa, dan seorang yang sangat kasar lagi, jahat. Semua itu berlaku kerana dia memiliki malin, harta, dan juga anak. Para jemaah yang dirahmati Allah, harta benda dan anak-anak ini suatu ujian yang Allah Ta'ala sentiasa ulang. Kita bukan setakat kita jumpa dalam 1-2 ayat, bahkan dalam beberapa ayat yang lain, khususnya apabila penceritaan itu berkenaan dengan kaum yang terdahulu, umat terdahulu. Kenapa mereka menentang dakwah Nabi dan Rasul? Akhirnya kembali kepada persoalan harta dan anak. Sama ada nak menjaga kedudukan mereka sebagai orang yang berkuasa, yang berpengaruh, atau disebabkan mereka berbangga, mereka memiliki harta dan anak-anak. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ini ayat-ayat Al-Quran, lalu dia berkata ini adalah asatir, cerita dongeng ataupun cerita karut orang-orang terdahulu. Sanasimuhu 'alal khurtum. Nak kami akan berikan tanda untuk dia. Nasimuhu simah, simatun makna beri alamah, tanda baginya pada khurtum. Khurtum asalnya belalai. Perkataan belalai ini digunakan untuk gajah. Maksudnya akan diberi tanda pada hidungnya. Kerana dalam peperangan Badar, Al-Walid ibn Al-Mughirah hidungnya telah ditetak dengan pedang sehingga putus. Itu maksudnya. Baik, kembali kepada persoalan harta benda tadi. Antaranya Allah Ta'ala menyatakan dalam surah-surah Saba, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Kita boleh rujuk dalam surah Saba.
Ayat 34 muka surat 432. Tidaklah kami utuskan pada sesebuah kampung, pada sesebuah negeri seorang rasul yang memberi peringatan. Malaikat berkatalah, mutrafuha, orang-orang yang hidup mewah. Hidup mewah ni orang ada harta yang banyak lah. Kalau orang miskin, tak ada harta. Orang yang harta banyak, mutrafuha, yang hidup mewah di situ. Kata mereka, kami engkar, kami tidak mahu terima seruan dakwah kamu, wahai orang yang menjadi nazir, peringatan, ataupun orang yang menjadi utusan Tuhan. Lalu dengan sombong mereka berkata, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Mereka berkata, kami lebih banyak harta benda dan anak-anak. Harta kami lebih banyak, anak kami lebih ramai, kami ada segala-galanya, jadi tak perlu untuk kami ikut dakwah kamu sebab kami dah cukup segala-galanya. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Kul, katakan, yakni kepada orang yang sebegini, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanku dialah yang melapangkan, yang meluaskan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan dia juga yang menyempitkannya. Jadi persoalan rezeki Allah Ta'ala bagi semua. Cuma berkat atau tidak berkat. Ini pun banyak kali dah kita bincang dalam ayat yang sebelumnya, khususnya dalam surah At-Taghabun hari itu tentang ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahawasanya harta benda kamu dan anak-anak kamu adalah suatu fitnah, yakni suatu ujian bagi kita semualah, bagi kita manusia. Dalam surah Al-Kahfi ayat 46, Allah Ta'ala menyatakan harta benda dan anak pinak ni adalah perhiasan. Perhiasan, sesuatu yang menjadi perhiasan sekadar untuk menghiaskan kehidupan kita. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak-anak adalah zinah, yakni perhiasan kehidupan dunia. Kita faham perhiasan ni sesuatu yang indah, cantik dan disukai oleh manusia, tapi sifatnya tak kekal. Orang Kelantan kata suka janguk. Janguk ni nampak biar nampak comel, nampak kemah, nampak semak, rumah kita pun nampak teratur, cantik. Itu fitrah manusia. Tetapi kena ingat, perkara itu tidak kekal. Allah Ta'ala beri kepada kita harta, anak-anak sebagai rezeki, dan anytime, bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tarik. Kita pernah baca dalam tafsir surah Al-Mulk hari itu, kisah Qarun di zaman Nabi Musa. Qarun yang sombong dengan hartanya, akhirnya dia ditenggelamkan ke dalam tanah. Ataupun dia dan semua hartanya, termasuk rumah dia, lenyap, ditelan oleh tanah. Para jemaah yang dirahmati Allah, sekarang ni kita nak lihat besarnya fitnah harta benda. Kita mengambil beberapa nasihat daripada Nabi SAW. Kalau para jemaah ada kitab Riyadhus Salihin oleh Al-Imam Nawawi, ada satu bab, adalah beberapa bab yang ada kaitan dengan soal harta benda. Dalam bab yang ke-55, bab Fadluz Zuhdi fid dunya, bab kelebihan zuhud di dunia. Zuhud bukan bermakna menolak dunia. Zuhud maknanya kita tidak meletakkan dunia dalam hati, jiwa raga kita lebih mencintai akhirat. Kita mengambil dunia, tetapi dunia sebagai alat, bukan sebagai matlamat. Atau dengan bahasa mudah, dunia letaknya di tangan, bukan di hati. Bukan dunia yang mengawal kita, termasuk harta benda dan segala-gala yang kita miliki ini, kita yang mengawal mereka. Tajuk itu juga berbunyi wal hasu ala taqalluli minha wa fadl al faqr. Digalakkan untuk kita mengurangi akannya. Taqallul bukannya takatsur. Taqallul maknanya tak perlu berlebih-lebihan kerana dikhawatiri membawa kepada lebih keburukan. Dan juga kelebihan sifat fakir. Fakir ni makna bukan Islam suruh kita hidup miskin. Fakir makna jika seseorang tu dah ditakdirkan begitu, setakat itu sahaja rezekinya, maka dia kena redha dan sabar. Walaupun dia berusaha, bukan usaha itu menjamin dia boleh mengubah daripada miskin jadi kaya. Allah Ta'ala yang menentukan. Jadi dia kena terima seadanya kehidupan dia. Baik, banyaklah yang Nabi ingatkan kepada kita tentang persoalan ini. Antaranya
Dulu kita rasanya pernah baca hadis ni, bila sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah pulang daripada Bahrain membawa sejumlah harta yang banyak, itu harta jizyah. Lalu orang-orang Ansar di Madinah tahu kepulangan Abu Ubaidah, mereka pun ramai-ramai datang ke masjid Nabi untuk salat subuh. Ni orang yang jauh-jauh pun datang ke masjid Nabi. Lalu bila melihat begitu ramai jemaah yang salat subuh pada hari itu, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Lalu senyumlah. Nabi pun senyum bila melihat mereka. Lalu dia berkata, "Adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain." Aku rasa kamu dah dengar berita yang Abu Ubaidah telah pulang membawa sesuatu harta daripada Bahrain. Lalu jawab mereka, "Ajal." Ya, betul. Sudah tentu ya Rasulullah. Itulah sebabnya kami datang solat subuh di masjid. Sebab kami mengharapkan ada bahagian daripada agihan harta itu untuk kami. Apa Nabi beritahu? Nabi sentiasa seorang yang suka memberikan, apa kita kata, yang positif. Nabi tidak pula kata halau. Kamu ni tak ikhlas datang masjid bukan nak solat sebenarnya, tapi nak mengharapkan diberikan bahagian harta jizyah. Tak, Nabi berikan khabar gembira. Nabi kata, "Abshiru wa amillu ma yasurukum." Bergembiralah kamu. Dan bolehlah untuk kamu mengharapkan ataupun kamu bercita-cita untuk apa yang menyenangkan kamu. Kita tahu harta ni bila kita miliki cukup untuk hidup kita, maka urusan hidup kita lebih senang lah. Lebih senang. Kita nak beli pakaian, nak memiliki kenderaan, untuk makan minum, untuk kos kehidupan anak-anak, sesuatu yang memudahkan kita. Tapi Nabi beritahu, "Fa wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum." Bukanlah kefakiran yang aku takut menimpa kamu. Kita faham bila disebut fakir menunjuk kepada orang yang kurang harta ataupun tidak banyak harta. Walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum. Tetapi yang lebih aku takut bahawa dibentangkan dunia kepada kamu. Maksud dibentangkan, diberikan harta benda dunia dan kemewahan ini dengan sebanyak-banyaknya. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana pernah dibentangkan, sebagaimana pernah diberikan harta yang banyak kepada orang yang sebelum daripada kamu. Ini Nabi bimbang jika sikap buruk yang berlaku kepada umat terdahulu berulang kepada umatnya. Sikapnya adalah tidak mempedulikan ajaran para rasul dan akhirnya mereka leka dengan kehidupan dunia dan mudah terjebak dalam perkara dosa, maksiat sebagainya. Puncanya kerana harta. Lalu fatanafasuha, lalu kamu pun berlumba-lumba untuk mengejarnya, kama tanafasuha, sebagaimana mereka yang terdahulu juga berlumba-lumba. Apa berlumba-lumba? Berlumba-lumba ni orang Kelantan kata badideh. Badideh, siapa cepat dia dapat. Itu badideh, maknanya siapa cepat dia dapat. Siapa dia punya mampu berlari dengan kuat, boleh hunggar dengan kuat, dia dapat dulu. Kena berlumba-lumba. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Lalu kamu dibinasakan sebagaimana mereka dahulu telah binasa. Puncanya kerana harta yang dimiliki itu dah tak boleh kita kawal. Harta pula yang kawal kita. Harta tu tak salah. Yang salah adalah apabila kita tidak memiliki kekuatan jati diri untuk kontrol harta. Antara pesanan Nabi antara lainnya, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Pernah Nabi duduk di atas mimbar. Biasanya Nabi ni atas mimbar dia berdiri. Biasanya kalau atas mimbar ni Nabi qama, dia berdiri untuk sampaikan khutbah. Suatu hari Nabi duduk atas mimbar, macam duduk kita kata untuk santai-santai. Untuk bersama dengan sahabat. Lalu bila para sahabat tengok Nabi duduk atas mimbar ni mana duduk atas macam kalau kita kursi yang tinggi sikit duduk. Untuk saja-saja rehat. Dan kami pun duduk sekelilingnya. Maka antara yang aku dengar katanya daripada nasihat yang Nabi sampaikan hari itu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi pesan, Nabi kata, "Inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha." Sesungguhnya antara perkara yang aku takut menimpa kamu
selepasku. Maksud selepas aku, Nabi kata aku bimbang. Selepas aku tiada nanti, bila aku dah wafat nanti, aku takut kalau kamu diuji dengan ma yuftahu alaikum. Dibukakan untuk kamu segala bunga-bunga dunia. Zahrah. Apa zahrah? Bunga. Tapi maksud bunga ni bukan bunga-bunga di taman bunga tu, bukan bunga ros, bunga mawar, bunga orkid, bukan bunga macam tu. Bunga ni maksudnya harta benda dunia dan segala perhiasannya. Kerana Nabi khawatir umatnya akan tewas dengan ujian harta benda sebagaimana umat terdahulu juga telah tewas ataupun telah kalah. Para jemaah yang dirahmati Allah, malam tadi saya ada hantar dalam grup kita, dalam Telegram dan juga dalam WhatsApp, satu hadis yang merupakan motivasi yang kita kata sentak. Sentak ni kalau bahasa Kelantan dia panggil senjoh, ambil dengan kuat. Senjoh. Kita jadi tersentak atau terkanyak gitu. Sebab apa tu? Sebab Nabi beritahu orang-orang yang banyak harta itulah orang yang kurang pahala di akhirat. Kenapa pula? Ceritanya begini. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ada cerita di sebalik matan hadis ini berkaitan dengan soal harta. Sebab kita nak relatekan dengan kisah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kenapa dia jadi begitu? Puncanya kerana dia ada harta dan ada anak. Tapi dia bukan seorang yang berkuasa di Mekah. Dia tak ada kuasa. Dia cuma pengaruhnya sebab dia kaya. Kata Abu Dzar, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Harrah bil Madinah. Aku pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu kawasan perumahan. Kawasan perumahan yang ada di Madinah, tapi tak disebutlah apa nama kawasan perumahan itu. Kalau masa saya belajar di Madinah tu, kita ada rumah pelajar-pelajar yang di luar, di tempat itu disebut Harratun Nasr. Harratun Nasr. Harrah mana merujuk kata kawasan taman perumahan. Jadi Nabi berjalan bersama dengan sahabat, salah seorangnya Abu Dzar. Fastaqbalana Uhud. Lalu kami menghadap kepada Bukit Uhud. Maknanya tempat berjalan itu dekat dengan kawasan Uhud. Mana tak jauh daripada Uhud. Uhud ni dia jalan Syariq Abu Bakar. Kalau nak pergi ke Jamiah Islamiah tu tak jauh dengan Masjid Qiblatain. Lalu Nabi kata, ya Abu Dzar, qultu labbaika ya Rasulullah. Nabi ni dia suka guna bahasa yang lembut bila dia panggil wahai Abu Dzar. Lalu Abu Dzar menggunakan bahasa yang lembut untuk menjawab apa dia panggilan Nabi. Dia kata, na'am ya Rasulullah. Nabi kata, ma yasurruni anna indi misla Uhudin hadza zahaban. Kebetulan Nabi dan sahabat duduk dekat dengan Bukit Uhud. Bukit Uhud ni besar, dia satu banjaran yang memanjang warna merah. Sesiapa yang lihat peta kota Madinah, mereka akan nampak Bukit Uhud ni bukan satu buah pun, dia macam satu banjaran yang panjang. Katanya, tidaklah aku merasa senang bahawa ada bersama dengan aku emas sebesar Bukit Uhud seperti ini. Mana Nabi kata, aku tak selesa kalau aku memiliki harta seperti emas yang sebanyak Bukit Uhud, lalu aku simpan sehingga berlalulah salah satu ayam 3 hari, melainkan aku mengambil 1 dinar daripadanya, walaupun ada 1 dinar. Maksudnya Nabi tak suka untuk simpan harta yang banyak lebih daripada 3 hari, kecuali harta itu dia sedekahkan. Sekalipun ada padanya masih berbaki 1 dinar. Melainkan kalaulah ada hutang. Kalau ada hutang, kena settle, kena selesaikan hutang dulu. Illa syai'un arsuduhu lidainin. Kecuali adalah sedikit yang perlu aku gunakan ataupun untuk aku selesaikan bagi hutangku. Maka hak selebih daripada itu, bila dah selesai hutang, hak lebih dah moga banyak. Harta yang banyak, iaitu seumpama emas sebesar Bukit Uhud. Maka yang lain-lain, illa an aqula bihi fi ibadillah hakadha wa hakadha. Melainkan hak lain-lain itu aku akan perintahkan untuk diberikan kepada hamba-hamba Allah bagian-bagian dia punya, masing-masing dapat habuannya. Hamba Allah tu merujuk pada orang-orang yang miskin.
sama ada sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakangnya. Thumma sara, kemudian dia terus berjalan dan berkata, inilah baru sampai kepada matan hadis ni. Innal aktsarin humul aqallun yaumal qiyamah. Illa man qala bil mali hakadha wa hakadha. Sesungguhnya orang-orang yang banyak apa dia? Banyak hartanya, itulah orang yang kurang pahalanya di akhirat, kecuali sesiapa yang memperlakukan harta itu demikian dan demikian. Itu seseorang yang berjaya menguruskan harta itu dengan baik, dengan betul, maka dia akan mendapat lebih banyak pahala melalui pengurusan harta yang bagus dan betul itu. Kalau tidak, harta itu menjadi sebab hilang pahala. Hilang pahala. Kita pun faham kalau kita lihat banyak isu-isu yang berkenaan dengan bagaimana manusia mendapat dosa. Saya dah tulis malam tadi, kadang-kadang berlaku perbalahan adik-beradik, putus silaturahim semata-mata berebut harta pusaka. Peninggalan mungkin arwah ayahnya, ibunya yang memiliki harta yang banyak. Mungkin dua orang kawan yang baik putus tali persahabatan. Sebab apa? Sebab dulu mereka sama-sama join dalam satu perniagaan, kerjasama. Tiba-tiba salah seorangnya tidak jujur, belot, khianat. Lalu menyebabkan salah seorangnya menanggung rugi. Banyaklah yang berkenaan dengan harta benda. Ataupun orang yang diberi amanah untuk jaga harta anak yatim. Akhirnya dengan harta anak yatim tu dia sapu habis. Orang yang pegang amanah dalam bab harta benda ni sangat besar. Dan semenjak 2 menjak ni kita mendengar ada NGO yang menguruskan dana-dana awam untuk kerja-kerja kebajikan. Pun timbul isu juga sebab benda tu tak jelas. Dikatakan dalam laporan berita tu katanya tak ada laporan juru audit dan sebagainya. Wallahualam kita tak tahu dan kita pun tak nak ambil tahu. Tapi kita melihat isu ni menunjukkan bahawasanya harta benda yang banyak dia tak terlepas daripada fitnah. Tak terlepas daripada fitnah. Jadi kita jangan happy sangat, jangan gembira sangat kalau kita diuji dengan harta benda yang banyak. Dan jangan kita terlalu berduka cita, bersedih kalau kita tidak memiliki kekayaan sebagaimana yang ada pada orang lain. Jadi orang yang banyak harta itulah orang yang kurang pahala di akhirat, kecuali sesiapa yang berjaya menguruskan harta itu dengan baik. Sebagaimana pesanan Nabi kepada Amr bin Al-As, ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta yang bagus itu berada di tangan seorang lelaki yang baik, yang soleh. Maknanya orang yang soleh, dia tak ada masalah dengan harta, dia boleh uruskan dengan baik. Maknanya dia tidak akan mudah lupa daratan sebagaimana orang-orang yang sombong dengan kekayaan dia miliki. Dan kita boleh lihatlah contoh-contoh sombong sebagaimana kita baca dalam kisah Qarun, dia sengaja keluar untuk menunjuk-nunjuk hartanya. Dalam kisah Al-Walid bin Al-Mughirah, dia pernah mengugut anak-anak dia. Dia ugut, dia kata, kalau kamu ikut dakwah Muhammad itu, harta aku ni aku tak akan bagikan kepada kamu. Kamu akan mati miskin papa kedana. Harta aku tak akan bagi kepada kamu. Dan itu yang berlaku kepada sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Sesiapa yang baca kisah menarik sahabat yang mulia ni, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, semasa di Mekah, sebelum dia masuk Islam, dia lahir dalam keluarga yang kaya dan hidupnya mewah. Tetapi setelah dia masuk Islam dan Nabi lantik dia sebagai pendakwah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk di kota Yathrib sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, hidupnya berubah. Dulu hidupnya mewah sebab keluarga dia orang kaya, tapi kemudian hidupnya sangat sederhana. Sehingga pada hari dia meninggal, iaitu dia mati syahid dalam peperangan Uhud, kata Khabbab bin Al-Arat, kami telah berhijrah bersama dengan Nabi SAW semata-mata kerana Allah. Ada di antara kami yang telah mati dan tidak dapat apa-apa yang dia perolehi daripada harta benda. Kata Khabbab, antaranya Mus'ab bin Umair. Asalnya orang yang kaya. Dia sanggup tinggalkan kemewahan, kekayaan kerana dia lebih
reda untuk bersama dengan Nabi SAW memperjuangkan agama Islam. Kata Khabbab, Mus'ab bin Umair qutila yauma Uhudin, telah dibunuh, yakni mati syahid dalam peperangan Uhud. Wa taraka namiratan, dan dia hanya meninggalkan sehelai kain ataupun selembar kain. Fakunna idza ghattayna biha ra'sahu, bila kami tutup kepalanya, maka badat rijlahu, nampak dua kakinya. Kain pun tak cukup. Wa idza ghattayna biha rijlahi, bila kami tutup kakinya, bada ra'suhu, nampak pula kepala dia. Maksudnya masa nak dikafankan jenazahnya pun tak cukup kain. Kalau tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Lalu Nabi SAW menyuruh kami menutup bahagian kepalanya ataupun bahagian kaki yang terdedah itu ditutup dengan minal izkhir, dengan beberapa rumput-rumput kering. Rumput-rumput kering pun biasa digunakan untuk beri makan kepada unta. Maknanya ketika dia meninggal dalam keadaan dia tak ada harta yang banyak. Itu yang berlaku kepada Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang mulia. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita kembali kepada ayat yang kita baca ini, an kana dha malin wa banin, dia ada kaitan dengan kisah yang kita sebut kemarin itu, hammazim masya'im binamim. Dia ni seorang yang hammaz, yang suka mencaci cela, yang suka mengumpat. Kalau kita kembali kepada surah Al-Humazah, dia ada kaitan dengan harta juga. Wailul likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhanna fil hutamah. Celakalah bagi setiap orang yang humazah lumazah. Humazah lumazah, pencaci, suka mencela, suka keji, sama ada dengan perkataan dengan perbuatan, termasuklah orang yang suka mengumpat. Ayat kedua menyebut mereka ini orang yang jama'amalan, kerja dia hanya mengumpulkan harta. Tak ada kerja lain, dia perhipung harta aja. Kalau berniaga sehari-hari dia bilang berapa duit dia bertambah dalam akaunnya. Dan dia pula wa'addadah, menghitungnya, mengiranya. Tak salah kita kumpulkan harta, tetapi itu bukan menjadi perkara yang utama dalam kehidupan. Ia hanyalah sebagai wasilah. Harta itu sebagai alat untuk kelangsungan hidup kita supaya kita boleh terus hidup beribadat kepada Allah dengan sempurna. Jadi kita kena faham, harta kita cari dia sebagai alat, bukan sebagai matlamat. Allah Ta'ala suruh kita beribadat, rezeki dia dah jamin ada di sisinya, cuma kita perlu bekerja. Lalu orang yang sebegini menyangka bahawa harta itu dapat mengekalkannya. Maksudnya dengan harta itulah dia boleh bertahan hidup lama. Tak. Bila dah sakit apa dia? Bukan harta tu yang dapat menyembuhkan kita. Kita hanya setakat boleh berikhtiar, jumpa doktor, cari obat dan pelbagai cara untuk sembuh daripada penyakit. Tapi kalau Allah Ta'ala tak izinkan sembuh, tak sembuh juga, sakit juga, walaupun harta banyak. Berapa ramai kita lihat di sekeliling kita orang yang kaya raya, tapi macam-macam penyakit. Dan dia pun cerita dia punya kos perbelanjaan tu dah habis berpuluh ribu. Berbanding dengan orang lain yang mungkin tidaklah sekaya itu, tetapi tidaklah perlu untuk dihabiskan wang yang banyak bagi kos perubatan. Sebab lain pula situasi hidup mereka. Jadi jangan kita lupa bahawasanya fitnah harta boleh mengheret manusia itu jadi melampau. Melampau. Walau basatallahu rizqa li ibadih la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Itu boleh rujuk dalam surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura ayat 27, muka surat 486. Kalaulah Allah Ta'ala bentangkan rezeki. Rezeki maknanya harta benda itu diberikan seluas-luasnya kepada manusia. Khususnya harta benda lah. Khususnya harta ada bentuk
duit ataupun kalau zaman dulu disebut dinar, dirham, atau memiliki apa sahaja, kebun, ladang, binatang ternakan, nescaya mereka itu labarau fil ardi, mereka akan bersikap melampau di atas muka bumi. Melampau ni maknanya lebih kepada sombong, kesombongan. Tetapi tidak ramai yang bersifat tawaduk dengan harta yang dimiliki. Sebab itu dalam hadis Abu Zar tadi, ketika Nabi berada di Bukit Uhud tadi, antara yang Nabi besar, Nabi kata, wa qalilum mahum, amat sedikit di antara mereka. Iaitu di akhirat nanti amat sedikit orang yang harta tu dapat menyelamatkan dia. Harta tu menjadi sebab dia dapat pahala. Kebanyakan yang lain tu, harta boleh mencelakakannya ataupun merugikan ia. Jadi sebenarnya harta tu tidak salah. Yang salah adalah kita sendiri kerana kita kekurangan ilmu ataupun kita tidak tahu. Sebab kita tak belajar lah. Bila tak belajar, tak ada ilmu, tak tahu tentang nasihat-nasihat Nabi tentang harta benda yang perlu kita uruskan dengan bijaksana ataupun dengan sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mu'minun, sebelum kita beralih kepada dua ayat berikutnya, dalam surah Al-Mu'minun, juzuk yang ke-18, muka surat 345, bermula ayat 54. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Maka biarkan mereka dalam lemas tenggelam dalam kesesatan mereka sehingga tempoh tertentu. Mereka itu merujuk kepada orang-orang yang kufur ataupun yang melawan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala bertanya, ayahsabuna annama numidduhum bihi mim malin wa banin nusari'u lahum fil khairat. Adakah mereka mengira bahawa kami telah memberikan kepada mereka seluas-luasnya, iaitu malin wa banin, harta dan anak-anak. Lalu harta dan anak-anak itu mereka ingat, mereka mereka menyangka nusari'u lahum, kami segerakan untuk mereka dengan kebaikan di dunia. Balla yash'urun, bahkan mereka tidak sedar ini adalah istidraj. Sesiapa yang pernah belajar dan pernah ikuti kuliah-kuliah sebelum ni, tahulah perkataan istidraj maknanya suatu nikmat yang diberikan dengan tujuan untuk ditarik manusia itu ke arah kesesatan. Semakin banyak nikmat tetapi dia masih kufur, derhaka kepada Allah, nikmat itu dia ingat suatu anugerah daripada Allah sebagai tanda Allah Ta'ala reda dan suka kepadanya. Tidak, itu adalah suatu tanda Allah Ta'ala murka kepadanya. Seseorang yang hidup menderhakai Allah tetapi terus diberi nikmat, tubuh badannya sihat, anaknya ramai, harta bendanya banyak, adakah dia menyangka kami menyegerakan balasan kebaikan untuknya? Balla yash'urun, bahkan mereka tidak sedar harta dan anak itu adalah suatu ujian yang semakin melekakan dia. Akhirnya dia mati dalam keadaan dia akan menanggung penyesalan yang besar di akhirat. Kemudian kita melihat berikutnya, orang-orang sebegini seperti Al-Walid Al-Mughirah ni, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah ataupun ayat Quran, mereka tak ada hujah untuk menolak. Mereka hanya tuduh dan tuduh. Apa tuduhan mereka? Kata mereka, asatirul awalin. Ini semua ni cerita dongeng, cerita karut orang-orang terdahulu. Asatir daripada usturah, merujuk kepada al-qasas al-kadhibah, cerita-cerita yang dusta, cerita-cerita yang palsu. Jadi seolah-olah mereka mengatakan Nabi SAW ambil cerita-cerita dalam Quran ni daripada orang terdahulu, lalu ditulis. Padahal kalau mereka fikir dan mereka tadabbur, mereka perhatikan ayat-ayat itu, ayat itu menceritakan apa yang tak ada siapa pun yang tahu. Menceritakan apa yang tiada siapa pun yang tahu. Dalam Quran ada ayat cerita tentang kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, kisah kemusnahan umat terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut, zaman Nabi Musa, kisah Bani Israel. Tak ada siapa yang tahu. Tiba-tiba diberitahu dalam Quran, maka ia adalah wahyu daripada Allah. Dengan mudah mereka tuduh ia adalah asatir, cerita dongeng orang terdahulu. Kalau ditanya apakah hujah, bukti bahawa ini cerita dongeng,
Mereka tak ada bukti, mereka hanya tuduh. Jadi kita melihat orang zaman sekarang, bila dia tak menyukai sesuatu kebenaran yang disampaikan, mereka punya cara berfikiran, dia punya modus operandinya adalah sama, iaitu dia tuduh. Tuduh. Tanpa bukti. Di sisi agama, dia tak boleh. Dia setiap sesuatu dia kena ada burhan. Allah Ta'ala mencabar orang-orang kafir, Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan kepada mereka, datangkan bukti-bukti kamu. Jika kamu orang yang benar dalam perkara yang kamu dakwa, mana buktinya? Jadi bukti itu tidak ada. Jadi kalau kita menemui orang yang sebegini, mereka suka menuduh, lalu kita mintakan bukti, mereka tak dapat bukti, apa-apanya mereka ni dah terikut-ikut dengan sikap jahiliah orang-orang yang kufur di zaman dahulu, iaitu menuduh tanpa bukti. Dan akhir sekali, sanasimuhu alal khurtum, kami akan beri tanda kepadanya pada hidungnya. Beri tanda pada hidungnya. Khurtum ni belalai yang digunakan untuk al-fil, gajah. Kenapa Al-Walid bin Al-Mughirah tak disebut pada hidung? Sanasimuhu ala anfihi contohnya. Al-anf, hidung, tapi disebut khurtum. Ulama tafsir mengatakan ini suatu ihanah, suatu penghinaan, suatu ihtikar bagi dia supaya disamakan ia dengan binatang seperti gajah. Kata Ibn Abbas, maksud diberi tanda pada hidungnya, pada belalainya, yuqatilu yauma Badr. Dia telah diperangi sehingga dibunuh dalam hari berlakunya peperangan Badar. Fayukhtamu bisayfi fil qital, dan telah dihentak, kena tetakkan pedang daripada pihak tentera Islam, terkena pada hidungnya. Yalah, dia berperang ni dia tak menentu, kadang-kadang kena tangan, putus tangan, kena leher, putus kepala, mati. Ni kena hidung, putus hidung. Berkata pendapat ulama yang lain, wa qala akharun sanasimhu, kami akan beri tanda, maknanya beri simatan, suatu tanda, maknanya ada macam ada cok, ada simbol yang boleh dikenal dia ni adalah ahlin nar, ahli neraka. Yakni nusawwidu wajhahu yaumal qiyamah, iaitu dihitamkan mukanya pada hari kiamat. Itu disebut dalam tafsir Ibn Katsir. Wa 'abbara 'anil wajhi bil khurtum, dan ditakbirkan atau digambarkan wajah itu dalam bentuk belalai. Dalam bentuk belalai ni suatu rupa yang buruklah. Kalau manusia tu dia punya hidung dia memanjang macam hidung gajah, belalai gajah, ini sesuatu yang sangat buruk. Jadi ayat ni dia datang dalam bentuk suatu ejekan penghinaan kepada orang-orang yang kufur. Itu salah satu cara lah yang Allah Ta'ala nyatakan di sini. Dia macam-macam hukuman, macam-macam cara. Kita dah baca sebelum ni, ada yang dihukum mati sebagaimana kaum Ad, ditiup angin yang bertiup selama seminggu, lalu fa'asbahu fi diyarihim jasimin, jadilah mereka mati bergelimpangan di kampung mereka. Begitu juga berlaku kepada kaum Samud, kepada Qarun ditenggelamkan dalam tanah, Firaun dan tenteranya ditenggelamkan dalam laut. Adapun Al-Walid bin Al-Mughirah telah diberi tanda pada hidung, kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Ini satu kerugian yang besar. Dan untuk orang-orang kafir yang kuat menentang Nabi, yang mana mereka ni telah mati dalam peperangan Badar, disebut secara khusus dalam surah Ad-Dukhan, yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Sesungguhnya kami telah mengenakan suatu batas. Batas ni maknanya hentakan yang kuat. Kalau kita guna buku 5 ni, tangan kita ni mana penumbuk yang macam mana? Penumbuk macam mana? Penumbuk yang macam ahli tinju yang hebat tu, sekali tumbuk, jatuh. Itu asalnya batas. Yauma nabtishul batshatal kubra, hari di mana kami telah menghentak mereka dengan hentakan yang kuat, merujuk kepada peperangan Badar. Al-batshatal kubra itu hari berlakunya Ghazwatul Badr, peperangan Badar, dan kami pasti akan
menyiksa, menghukum orang-orang yang bersalah dengan pelbagai cara. Hukuman itu terserah kepada kehendak Allah. Adapun Al-Walid bin Al-Mughirah, dia berbangga, dia ada harta banyak, anak-anak yang ramai, dia ada pengaruh, tetapi akhirnya dia menjadi cacat dan dia mati. Bahkan di akhirat dia mendapat kehinaan yang selama-lamanya. Jadi kisah-kisah begini sebenarnya banyak dalam Quran. Kalau kita perhati, kisah yang sama juga disebut di awal surah Al-Mudaththir. Merujuk kepada orang yang sama juga, iaitu Al-Walid ibn Al-Mughirah. Walaupun ada pendapat lain menyebut bahawasanya ia ada kaitan dengan seorang yang bernama Al-Akhnas bin Syarik. Tapi yang lebih masyhur, sebagaimana kata Dr. Wahbah Zuhaili, itu merujuk kepada Al-Walid ibn Al-Mughirah. Dan sebelum kita berhenti, kita lihat sedikit di awal surah Al-Mudaththir, muka surat 575. 575. Bermula pada ayat yang ke-11 tu. Surah Al-Mudaththir, muka surat 575. Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan kepada aku untuk aku uruskan orang yang aku sendiri ciptakan. Iaitu tentang urusan Al-Walid ibn Al-Mughirah. Allah Ta'ala beritahu Nabi, Zarni, serahkan kepada aku. Zarni maknanya da'ni, serahkan, utrukni, serahkan kepada aku. Dia adalah orang yang khalaqtu wahidan. Memang aku yang ciptakan dia. Bukannya lain. Waja'altu lahu malam mamduda. Dan aku telah jadikan baginya harta yang sangat banyak. Mamduda ni melimpah ruah. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang turut bersama mengiringinya. Mana anak-anak yang ada di sekelilingnya. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku telah berikan kepadanya dengan pemberian yang banyak. Maksudnya kemewahan hidup ini sangat besar. Jadi ini satu peringatan bila kita baca ayat-ayat sebegini kepada orang-orang yang Allah Ta'ala beri kepada mereka rezeki yang banyak, yang melimpah ruah. Mereka kena ingat ini adalah suatu ujian yang sangat-sangat besar daripada Allah. Kerana dalam harta mereka ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Pada harta mereka ada bahagian yang sudah diketahui, itu bahagian untuk lis-sa'ili wal mahrum, untuk orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Yang meminta itu orang yang benar-benar terdesak. Mahrum, orang yang tidak meminta ni orang yang malu untuk meminta, padahal mereka ni benar-benar susah. Jadi bagi orang-orang yang kaya, mereka kena sedar dalam harta mereka tu ada bahagian yang menjadi milik orang lain. Kemudian dia ni Al-Walid ibn Al-Mughirah, summa yatma'u an azid. Dia sangat tamak untuk aku tambahkan. Allahu Akbar. Kita bimbang takut sifat ni ada pada kita. Apa tamak? Tamak ni berasa tak cukup. Nak lagi. Dia tamak dalam urusan dunia adalah sifat yang tercela. Tapi kalau tamak dengan urusan akhirat, itu sifat yang terpuji. Dia ada dua sifat tamak ni. Tamak dengan urusan dunia, dia sesuatu yang tercela kerana lebih kepada keburukan. Tetapi kalau tamak dengan urusan akhirat, ia adalah sifat yang terpuji. Di sini dia tamak. Summa yatma'u an azid. Dia merasa tamak. Merasa nak lagi. Tak cukup untuk aku tambahkan. Kalla, sekali-kali tidak begitu. Innahu kana li ayatina anida. Sesungguhnya dia seorang yang sangat degil terhadap ayat kami. Susah nak beriman dan nak ikut ayat-ayat Allah yang Nabi sampaikan. Jadi kita kena tukar ketamakan kita. Kalau ada rasa tamak, nak lagi, kita didik diri kita. Yalah, biasanya kalau kita melihat orang lain lebih kaya daripada kita, lebih mewah kehidupannya, lebih mahal keretanya, dan segala-galanya lebih dia, maka kita katakan kepada diri kita, Nabi telah berpesan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih rendah kedudukannya daripada kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kamu lihat, jangan kamu perhatikan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dari sudut keduniaan yang dia miliki. Adapun tamak untuk urusan akhirat itu dipuji. Kita baca dalam surah As-Sajadah tu. Di antara sifat orang yang saleh
Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Jauhlah lambung mereka. Lambung ni punggung mereka, belakang mereka daripada tempat mereka berbaring. Madaji' mana tempat tidur. Kerana mereka bangun malam untuk solat, untuk berdoa. Lalu mereka berdoa kepada Allah dengan khaufan, penuh rasa takut, wa tama'an, penuh rasa tamak. Tamak. Orang Malaysia kata tamak, orang Kelantan kata tomak. Sebab bahasa Kelantan lebih dekat pada bahasa Arab lagi. Kata mu ni makan banyak tomak lah mu ni. Jadi tamak tu sebenarnya bahasa Arab dah tu. Dia menggunakan huruf ta. Tama'a, bukannya tama'an, bukan dengan ta, dengan ta. Maksud tamak di sini mereka sangat menginginkan diberi anugerah yang besar di akhirat. Seperti diberi keampunan, diberi rahmat dan diberi rezeki dalam syurga yang tidak putus-putus. Ini tamak untuk urusan akhirat adalah sifat tamak yang terpuji. Lawannya adalah tamak dalam urusan dunia adalah sifat yang tercela. Wallahu a'lam. Cukuplah untuk 3 ayat yang kita bincang pada hari ini. Semoga memberi manfaat dan juga peringatan untuk kita semua. InsyaAllah esok kita masuk tajuk yang lain tentang kisah pemilik kebun yang telah dibakar hangus kebun mereka dengan api. Apa kesalahan mereka? Kena tunggu esok lah. Esok hari Jumaat. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam Cikgu Nur. Silakan. Itu tanya ujung-ujung tadabbur tanya Ustaz ada ayat mengenai bukti burhan. Burhan ke bukti ni? Buktilah. Bukti. Jadi nak tanyanya gini. Jadi katalah saya lepas dengar Ustaz ngajar ni. Saya pun ojaklah ke katalah ke sahabat kita lah. Nah. Jadi sahabat kita ni yang ambil pendapat kita gini, dia kata kalau tak boleh buat, kalau buat demo royak tak ada bukti, ustaznya royak molek dah ngayak ngakiyah berapa hadis deh. Jadi saya pun tak reti royak gitu. Saya berkatalah, Ustaz Barul Hisam royak benar ni. Deh kuliah. Jadi dia kata tak boleh terima sebab saya tak boleh buat mari ayat Quran, hadis ke dalil lah maksudnya. Tadi dia pun tak terima. Kalau dia mau boleh buat mari baru saya berterima. Jadi lagu mana pendekatan sahabat kita ni? Tak. Oh, maknanya setiap poin-poin yang kita sampaikan tu dia nak argument, nak ada bukti, ada hujah. Evidence Ustaz, evidence. Nak evidence, betul, nak evidence. Nak ada penghujah, nak evidence. Baik. Kita beritahu begini sebenarnya dalam penyampaian ilmu kadang-kadang kita tak mampu nak memperincikan dengan lengkap. Mungkin kita pernah dengar, kita boleh beritahu, tapi untuk secara perfect, secara sempurna dan secara komplit tu mungkin kita tak mampu. Cuma kita kata apa yang saya beritahu saya yakin ianya betul. Cuma jika orang yang mendengar tu dia macam ragu-ragu, tak berapa percaya, kita minta dia rujuk kepada orang yang lebih tahu jika dia nak meyakinkan diri dia dengan apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang dia dengar ni dia kata, ya Allah kamu ni betul ke tak? Kita pun aku nak oyak supaya ustaz oyak aku tak reti. Ginilah mu kita tanyalah ustaz tu tadi mungkin boleh lebih meyakinkan kamu. Lepas ni kalau mu nak terima, terimalah, tak nak terima itu kamu punya pasal lah. Jadi bagus dah. Itu kita punya kerja kita hanyalah menyampaikan. Menyampaikan. Soal orang nak terima tak nak terima tu itu urusan dia. Jadi kalau perkara itu betul dia tak nak terima juga, dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa dia tidak mahu menerima sesuatu nasihat daripada agama yang sepatutnya dia terima. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Hari ini tak ada soalan bertulis. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam Cikgu Sofia. Begini Ustaz. Ada kali boleh Ustaz hadis ada satu kali Nabi lepas maya berjemaah dia bangun, dia masuk dalam rumah dia. Ya. Lepas tu bitih ke kerana kemudian
hadis tak boleh Ustaz betul panjang hadis tu. Berkenaan dengan harta juga ni. Ya, betul. Ya waktu BPT kata dia tak ingat sedekah kau gano. Jadi itu sepah maya tu dia pakai bangun lalu tak ada wirid-wirid gapo. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih kepada cikgu. Hadis yang sahih daripada Uqbah bin Al-Harith hadis tu. Dia cerita Uqbah kata suatu hari aku bersolat bersama dengan Nabi SAW di masjid solat asar. Tiba-tiba dia kata Nabi qama musri'an, bangun dengan cepat. Fatakhatta, lalu dia pun melangkah-langkah dengan cepat. Lalu ramailah sahabat tengok sehingga Nabi pun tak sempat baca wirid apa. Rupanya Nabi kata zakartu min tibrin indana. Aku teringat ada selongguk ada satu bekas harta zakat yang berupa emas. Tibr itu min zahab, emas yang ada pada aku. Maksudnya ada orang bayar zakat emas kepada Nabi. Jadi Nabi teringat masa solat. Jadi lepas solat tu dia tak nak tangguh-tangguh, dia cepat-cepat pergi ambil. Lepas tu bila dia ambil, dia pun keluar balik. Dia pun beritahu sahabat, mungkin kamu terkejut kenapa aku tergesa-gesa keluar selepas solat. Dia pun beritahulah itu sebabnya. Kerana dia teringat kepada harta zakat yang telah diberikan. Dan dia kata, aku tidak suka untuk menyimpannya lebih lama dan aku mahu ia diagihkan, dibahagikan kepada orang-orang fakir yang berhak untuk menerimanya. Jadi menunjukkan Nabi ini seorang yang sangat ambil berat dengan apa dia, perkara yang diamanahkan kepadanya. Lebih lagi melibatkan harta benda. Jadi Nabi ini sebagai pemegang amanah, bila orang serah duit zakat, harta zakat serah pada dia, kerja dia adalah dia kena bagi cepat-cepat, tak boleh simpan lama-lama. Ini sebagai hadis ini sebenarnya sebagai peringatan untuk kita semua, khususnya pihak-pihak yang diberi kuasa untuk menguruskan zakat, ataupun termasuk jugalah NGO yang dikatakan mereka ni mengutip dana orang awam untuk melakukan kerja-kerja kebajikan. Kalau boleh mereka usaha untuk sampaikan secepat mungkin, jangan simpan lama-lama. Apa-apa yang mereka miliki jangan simpan lama-lama, takut mati sebelum dapat diagihkan. Jadi kita lihat sampai hari tu Nabi tak sempat baca wirid. Wirid ni sunat je. Sebab tak fikir ada yang lebih penting lagi. Mana dia nak takdim al-aham alal muhim, mendahulukan perkara yang lebih penting berbanding perkara lain yang penting. Baca wirid, zikir lepas salat tu penting. Tapi ada lagi yang lebih penting ketika itu, iaitu segera tauzik, membahagikan harta zakat yang ada padanya supaya orang yang sepatut menerima tu dah terima. Jadi kita boleh faham daripada kisah ni juga, ni hadis ni ada dalam Riyadhus Salihin pun ada, hadis daripada Uqbah bin Amir. Kalau berlaku kematian lah, ni saya nak bagi peringatan kepada kita semua. Kalau berlaku kematian, segerakan pembahagian harta pusaka. Jangan tangguh-tangguh. Harta pusaka kena segera. Ada setengah orang tak faham. Dia kata ni, ayah kita, mak kita baru meninggal. 2-3 hari, tanah kubur masih merah lagi. Ni belorak, dia kata cepat-cepat nak bagi harta benda. Sangat tak tamak. Kita kata bukan soal tamak. Dari segi hukum, bila si mati tu dah meninggal, harta tu dah bukan milik dia. Dia adalah milik waris-waris yang berhak kepada harta. Dan waris tu berhak untuk dibahagikan secepat mungkin. Mengikut kemampuan orang yang nak menguruskan harta tu lah. Sebab kita bimbang kalau tangguh-tangguh sebulan 2 bulan, tiba-tiba salah seorang waris yang berhak atas harta, dia pula meninggal dunia. Dia belum terima harta pusaka yang menjadi milik dia, dia pula mati. Ini masalah. Jadi sebab tu adalah hadis tadi. Bila Nabi teringat, dia ada harta zakat yang dia kena bahagikan, dia cepat-cepat keluar daripada masjid untuk selesaikan yang tu dulu. Terima kasih kepada cikgu atas soalan tadi. Okay, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam Tok Ngulu ya. Abda ni orang miskin diminta mananya keperluan dia tu okeylah. Bagaimana kalau dia orang yang di mata masyarakat tu dia berada dan dia juga minta, dan apakah tindakan kita yang menjaga
amanah, maknanya menjaga untuk beri semangat itu lah. Ya sepatutnya macam ni. Kalau orang tu rasa dia tak berhak untuk mengambil sumbangan tu, dia tak perlu ambil. Itu salah. Itu bukan hak dia. Kalau dia mari dengan tujuan meminta, kan ada hadis Qabisah tu, ada seorang sahabat nama Qabisah, Nabi pesan kepada dia, Qabisah la tahillul mas'alah illa salasah. Dia tidak halal untuk seseorang tu datang meminta-minta kecuali 3 golongan. Nabi kata, pertama, tahammala hamalah. Orang yang menanggung suatu tugas untuk memperdamaikan orang yang berbalah. Maka dia perlu kepada kos, harta sebagainya untuk uruskan. Yang kedua, orang yang mempunyai jaihah, yang ada keperluan yang mendesak. Sama ada rumah dia terbakar, berlaku banjir, dia ditimpa musibah. Ataupun orang yang asabathu faqatun, yang ditimpa dengan kepapaan yang sangat teruk. Jadi kalau kita tengok orang tu, dia hidup dia pun okey lah. Kadang-kadang yalah, bila timbul isu hari tu, kibar bendera putih. Kadang-kadang tengok depan rumah tu, ada kereta mewah 2-3 buah. Tak tahulah tempat mana, tapi ada gambar tu. Dia punya pintu pagar dia tu pun dah berapa ribu. Tapi ada bendera putih juga. Kita pun tak tahu. Allah tak tahulah. Jadi kalau orang tu rasa dia tak berhak, sebaiknya dia tak boleh berbuat begitulah. Cuma bagi pihak kita yang bertanggungjawab untuk mengagihkan, kita tanya dia, adakah tuan benar-benar berhak? Tapi kalau dia marah, kita tengok macam mana je, kita kena sabar je lah. Tapi dia kata dia betul-betul susah, tak apalah, kita bagi juga, kita boleh bagi. Tapi kalau dia ambil sesuatu yang sebenarnya bukan milik dia, itu bahaya. Maksud bukan milik dia sebab ada lagi orang yang lebih berhak, yang lebih susah daripada dia. Jadi kita nak utamakan orang lebih susah. Tapi kalau dia kata betul, walaupun dia ni nampak macam ni, tapi sebenarnya dia susah kesempitan sebab dia banyak hutan apa, tak apalah. Kita percaya kepada cakap dia, hak dia wayak itu kita percaya, tak apalah, kita bagi jugalah. Dan kita serahkan urusan itu kepada Allah. Sama ada dia menipu atau dia jujur, itu urusan dia dengan Allah. Tapi ala kulli hal, dia sebenarnya tak boleh meminta. Kalau seseorang meminta dalam keadaan dia tidak berhak, macam orang minta sedekah, kadang-kadang kita tengok di Kota Baru ni sendiri ada jenis minta sedekah mengemis di depan bank, tempat-tempat tertentu lah. Kita pun tak tahu latar belakang dia, adakah dia ni benar-benar susah atau dia sengaja nak tunjuk dia susah. Maka kita mengatakan orang yang suka meminta-minta padahal dia masih ada kemampuan untuk bekerja dan berusaha, dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan Nabi kata laisa fi wajhihi muz'atu lahmin yaumal qiyamah. Dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan pada mukanya tak ada kepingan-kepingan daging. Ini orang yang suka minta sedekah. Sebenarnya dia tak berhak untuk minta sedekah. Dia boleh bekerja. Dia mari di hari kiamat dan kadang muka dia ni jadi tinggal tulang saja. Jadi tengkorak hidup. Na'udzubillah min zalik. Ini satu gambaran yang sangat mengerikan. Tapi kalau orang tu dia rasa dia tak berhak terima dan dia pernah belajar baca hadis ni, insya-Allah dia tak akan mari minta. Kecuali kalau dia benar-benar susah. Wallahualam. Ada soalan bertulis? Terima kasih Ustaz. Dia dipandu kan boleh tanya. Ya. Bagaimana dengan duit tabung surau? Tabung surau ni dia bukan untuk surau masjid, dia bukan untuk individu. Maka dia adalah duit yang disumbangkan orang ramai untuk kegunaan surau itu sendirilah. Jadi maksud kena habiskan bukan kata kena habiskan serta-merta, mengikut keperluan lah, contohnya untuk bayar bil api, bil air dan sebagainya. Merujuk kepada ayat surah Sejadah tadi, sifat tamak, tamak mengejar akhirat. Pernah ada kawan menasihati saya, tak boleh niat berharap nak masuk syurga. Itu Allah yang tentukan. Rasa agak bercanggah. Dia kata tak boleh niat berharap masuk syurga. Boleh. Saya jawab boleh. Memang Allah Ta'ala yang tentukan. Tetapi Nabi ajar, Nabi sendiri ajar. Kalau tak boleh, Nabi tak akan ajar. Apa Nabi ajar? Nabi kata, "Idza sa'altumullah al-jannah." Apabila kamu meminta kepada Allah syurga, fas'aluhu al-firdausal a'la. Nabi, ini ada dalam hadis yang sahih. Mintalah kepada Allah Ta'ala syurga firdaus yang tertinggi. Kalaulah niat berharap nak masuk syurga tu tak boleh niat begitu, sudah tentu Nabi tidak mengajar kepada kita doa supaya meminta syurga al-firdaus.
Sebab apa? Sebab syurga bukan urusan dunia. Kena faham. Ni ramai orang keliru. Khususnya di kalangan, kalau kita baca sejarah zaman dulu, sebagaimana disebut oleh Ibnul Jauzi dan tokoh-tokoh ulama lain, di kalangan ahli sufi yang ghulu, dia kata kita beribadat mesti ikhlas kepada Allah. Sampaikan kalau niat nak pahala, nak syurga pun tak boleh. Maka kita mengatakan pahala dan syurga itu bukan sesuatu yang di sisi manusia, itu daripada Allah. Bila kita beribadat, kita nak Allah Ta'ala terima amalan kita, Allah Ta'ala rahmati kita, Allah Ta'ala ampunkan kita. Jadi pahala itu adalah rahmat Allah. Syurga itu adalah rahmat Allah. Kan ada dalam hadis yang sahih sebut, Allah Ta'ala beritahu syurga, inna fil jannah rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Di hari kiamat nanti Allah Ta'ala beritahu, wahai syurga, kamu adalah rahmatku yang aku rahmati kamu kepada sesiapa yang aku kehendaki dari kalangan hamba-Ku. Jadi bila kita minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku. Jadi salah satu pengertian rahmat adalah syurga Allah. Mana mungkin kita boleh kata tak boleh niat nak masuk syurga. Setiap hari kita baca dalam doa, Rabbi firli warhamni wajburni warzukni. Kata, ya wahai Tuhanku, rahmatilah aku. Kita faham ke apa maksud rahmat? Rahmat tu salah satunya ialah di akhirat nanti Allah Ta'ala beri kepada kita rahmat dia dengan cara akhirnya hamba-hamba yang soleh ini dimasukkan dalam syurga. Dan kembali kepada ayat dalam surah Sejadah tadi, ayat tu pernah Nabi baca ketika Nabi beritahu, Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis kursi, a'addatu li'ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh balasan syurga yang mala ainun ra'at, mata tak pernah lihat, wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan hebatnya nikmat syurga tak pernah terlintas di hati manusia. Secara jelas dalam hadis kursi itu Allah Ta'ala sebut, a'addatu, aku sediakan untuk hamba-Ku yang soleh. Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Tiba-tiba kita nak jual mahal. Kita kata, ya Allah, aku beribadat semata-mata kerana-Mu. Tak bagi syurga pun tak apa. Allah Ta'ala maha pemurah. Kita pula nak jual mahal. Ini tak boleh lah. Itu salah. Kita memang boleh untuk dapatkan syurga Allah, bermakna kita nak rahmat Allah. Sebab syurga bukan urusan dunia. Ini urusan akhirat. Orang kaya M40 tapi hutang banyak. Tak tahulah. Hutang itu dalam perkara yang diharuskan ataupun tidak. Tapi kalau dalam bab fiqh, salah seorang yang berhak terima zakat adalah wal gharimin, orang-orang yang berhutang. Tapi itulah masalahnya, kalau orang kaya tu dia tak boleh uruskan kekayaan dia dengan cara yang baik, hidup bermewah-mewah, akhirnya dia tersangkut dengan hutang yang banyak. Itu urusan dia lah. Kalau orang yang sama sering mari meminta, kita sesekali tak bagi tak apa, atau kita dikira bakhil juga. Kalau kita nak contohi akhlak Nabi dalam bab bahagi ini, kita ikut macam kisah Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni suka minta. Memang Nabi tak miss, Nabi bagi sama-sama. Bagi, sentiasa Nabi bagi. Mengikut kemampuan lah. Begitu juga kata, kata silap siapa dia, Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi pernah beritahu, kamu selalu datang minta kepada aku. Lalu Nabi bagi-bagi hatta ma yakun min indi min khairin. Sehingga tak ada apa-apa kebaikan pun yang boleh aku bagi. Mana tak ada lagi harta. Nabi bagi belaka dah. Mana kalau kita nak contohi Nabi begitulah. Cuma tak tahulah nak kata kita ni bakhil ke tidak sebab kita dah bagi kepada dia. Cuma kalau kita tak boleh bagi banyak, kita boleh bagi sikit. Macam inilah kita bagi nasihat lebih baik. Bagi nasihat. Kalau awak mampu bekerja, berusaha lebih baik. Sampai bila awak nak hidup dengan meminta-minta. Minggu lepas dia mari dah rumah kita. 2-3 minggu dia mari lagi. Kita pun tak tahu sama ada dia benar-benar susah atau dia sengaja buat susah. Dia mampu bekerja, tak bekerja, itu urusan dia dengan Allah. Pentingnya kita bagi nasihat lah. Bagi nasihat. Jadi saya rasa setakat itu saja, tak ada dah soalan-soalan lain. InsyaAllah kita sambung esok untuk sesi hari Jumaat dengan topik yang lain. Topik tentang Al-Walid bin Al-Mughirah tu dah selesai. Semoga memberi manfaat kepada kita semua.
Kita pun tak tahu sampai bila kita punya tadabbur ni boleh diteruskan, sebab sebenarnya ini adalah program secara bidang terjun. Faham je? Benda ni berlaku secara tidak dirancang pun. Sebab sebenarnya ini adalah program asalnya setiap pagi satu saya buat di Masjid Aman dekat rumah, program baca Quran. Jadi ahli Jumaat akan baca setiap orang setengah muka surat. Jadi untuk bahagia tadabbur apa sikit sangat je kita ambil. Kita lebih kepada nak membetulkan tajwid tu je. Dan masing-masing baca. Tapi bila dah jadi macam ni, dah kita berada dalam perintah kawalan pergerakan terikat dengan SOP, maka kita teruskan tapi dengan cara online. Tapi lepas ni bila keadaan kembali pulih semula, tak tahu mungkin 2-3 bulan lagi, dah sekolah dah dibuka. Jadi program kita hari Ahad sampai Khamis tak boleh dijalankan sebab saya terpaksa pergi sekolah. Hari Jumaat saya ada kuliah subuh tempat lain. Hari Sabtu kita akan teruskan kelas Quran macam biasa di Surah Aman. Jadi kalau nak teruskan tadabbur online macam ni, mungkin kita kena fikir alternatif lain lah. Cara lain pula. Jadi setakat saja untuk hari ni. Jadi selagi peluang yang masih ada, sesiapa yang nak ikut boleh ikut. Selagi masih berpeluang untuk buat begini. Bila dah tak ada lepas ni, tak tahulah macam mana kita nak buat. Ejah sebelah malam pula Ustaz. Apa dia? Ejah sebelah malam pula lah. Sebelah malam tak tahu lagi. Kena tengok kepada keadaan dan juga Buat malam Ustaz, buat malam. buat malam. Ada yang mencarakan buat malam. Tengoklah insya-Allah. Tak, cadangan saya tak buat live dekat FB Ustaz. Sambil-sambil dekat masjid tu. Sekian saja. Buat live FB di masjid. Boleh juga tu Ustaz. Bagi Boleh juga tu Ustaz. Kalau dekat dari masjid tu kita buat ada bentuk halaqah sebenarnya. Bentuk halaqah tu tak ramai, paling ramai pun 15 orang. Paling ramai sebab seminggu sekali je. Itu pun sekitar biasa 10 orang, 12 orang gitu je. Mengambil masa lebih kurang sejam jugalah. Tapi lebih kepada semua baca belaka lah. Kalau seminggu sekali malam pun boleh Ustaz, bagi kami yang jauh ni, macam saya duduk kat Petaling Jaya ni. Sangat daripada tinggi. Betul Ustaz. Petaling Jaya di Kota Damansara Ustaz. Saya buat malam saya di Sungai Buloh, Selangor lagi jauh. Ya. Dia kalau di kawasan sekitar Kuala Lumpur, PJ, Shah Alam tak ada kuliah-kuliah begini. Tak ada ustaz-ustaz di sana tak ada buat. Ada Ustaz tapi cuma tak ada lagi Ustaz. Ada banyak. Ada. Banyak Ustaz, tapi orang KL ni duduk dia ni kelang kabut sikit Ustaz. Jam. Gitu. Tak apalah, terima kasih kepada semua. Semoga memberi manfaat. InsyaAllah saya cuba fikirlah macam mana supaya sekurang-kurangnya kalau kita tak dapat buat setiap hari macam sekarang pun kita boleh buat mungkin seminggu sekali ke. Betul. Seminggu sekali kan. Sekurang-kurangnya tidak putus. Betul Ustaz. Sekurang-kurangnya dia majlis ilmu ni boleh sentiasa menyuburkan jiwa kita dari semasa ke semasa. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Okey, terima kasih pada semua yang menyokong, yang terus setia untuk mengikuti program tadabbur yang tak seberapa ni. Sebab kita buat secara bidang terjun ya. Okey, kita berhenti setakat ni, insya-Allah kita jumpa lain kali. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukran katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.